Agensi Penguatkuasa bebas siasat pihak disyaki terlibat jenayah termasuk rasuah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Agensi Penguatkuasa bebas menyiasat mana-mana pihak disyaki terlibat aktiviti jenayah termasuk rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Sabri Yaakob menegaskan kerajaan juga memegang prinsip pengasingan kuasa dengan badan kehakiman bebas menjalankan perbicaraan tanpa campur tangan luar. Menghormati separation ataupun pengasingan kuasa di dalam sistem demokrasi kita. Sebagai pengamal undang-undang, saya faham tentang separation of power ataupun pengasingan kuasa ini, doktrin pengasingan kuasa, dan saya menghormati setiap tiang ataupun setiap cabang ini. Menghormati kebebasan legislatif di dalam membuat undang-undang, di dalam meluluskan undang-undang dalam parlimen, menghormati sistem kehakiman dari segi mengendalikan kes mahkamah, malah dari segi membuat penghakiman pun kita menghormati dan tidak pernah campur tangan di dalam keputusan mahkamah dan cara mereka mengendalikan mahkamah. Itu kita tak campur tangan. Itu jaminan daripada kerajaan. Mengulas Perhimpunan untuk Kebebasan Badan Kehakiman anjuran Badan Peguam Malaysia Jumaat lalu, Perdana Menteri berkata agensi penguatkuasa bebas menyiasat mana-mana pihak disyaki terlibat aktiviti jenayah. Beliau meminta semua pihak agar tidak mempersoal, sebaliknya menghormati agensi penguatkuasa yang menjalankan tugas mengikut perundangan negara. Bagaimanapun, siasatan yang dijalankan terhadap mana-mana hakim tidak perlu dihebohkan dalam media bagi menjamin dan menjaga institusi kehakiman supaya ia sentiasa dihormati. Mengenai Akta Pendanaan Politik pula, Perdana Menteri berkata perkara itu masih dikaji. Bagaimanapun beliau tidak memperincikan bila kajian itu akan selesai. Jabatan Peguam Negara akan membuat draft dari segi undang-undang dan serahkan kepada Kabinet melalui Jabatan Perdana Menteri bahagian hal awal undang-undang. Mereka kena bentangkan memorandum kepada Kabinet. Selepas Kabinet luluskan, baru dibentangkan di dalam Parlimen untuk dibahaskan dan diluluskan. Perkara itu sedang. Perkhidmatan tren shuttle terberau dari stesen Johor Bahru JB Central ke stesen Woodlands Singapura mula beroperasi setelah 2 tahun hentikan berikutan pandemik COVID-19. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata pembukaannya mendapat sambutan hangat berikutan hampir 70,000 tiket telah terjual untuk tempoh 1 bulan. Pengoperasian semula shuttle terberau dilihat dapat mengurangkan kesesakan di Tambak Johor. Di minggu pertama ini kita hanya mensasarkan 240 kerana ada permintaan, kerana kita perlu menyeraskan MySejahtera, MyICA dan ada ciri-ciri yang perlu kita ketengahkan, iaitu dalam minggu pertama di mana checkpoints itu kena membuat sedikit kerja penerasan. Jadi ini yang menyebabkan daripada 320 untuk minggu pertama akan dikurangkan jadi 240. Pihaknya menyiasatkan 7,000 penumpang sehari dapat menggunakan perkhidmatan tersebut apabila ia beroperasi sepenuhnya. Sementara itu, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Pengangkutan dan Keretapi Tanah Melayu Berhad serta semua pihak terlibat dalam pengoperasian semula shuttle terberau. Kita harap orang ramai ramai-ramai menaiki kereta api tersebut dan menikmati
perjalanan menaiki kereta api KJM. Kita difahamkan bahawa ini adalah langkah awal, kerana lepas ni ada lagi projek-projek seperti RTS yang akan membantu kita dari segi mengurangkan kesesakan di antara Johor dan juga Singapura. Sebanyak 31 perkhidmatan tren beroperasi setiap hari membabitkan 18 perkhidmatan dari JB Central ke Woodlands, manakala 13 lagi perkhidmatan dari Woodlands ke JB Central dengan kekerapan 30 minit pada waktu puncak. Dalam perkara itu, Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Razi mengakui pengoperasian semula Shelter Tebrau merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan. Beliau optimis ia mampu mengurangkan kesesakan trafik di sempadan terutama pada waktu puncak. Kita harap orang ramai ramai-ramai menaiki kereta api tersebut dan menikmati perjalanan menaiki kereta api KJM. Kita difahamkan bahawa ini adalah langkah awal, kerana lepas ni ada lagi projek-projek seperti RTS yang akan membantu kita dari segi mengurangkan kesesakan di antara Johor dan juga Singapura. Beliau ditemui selepas mengadakan tinjauan pelepasan tren Shelter Tebrau di stesen JB Central. Setakat kemarin, sebanyak 68,070 tiket perkhidmatan tersebut telah terjual. Orang ramai diminta berhati-hati dengan sebarang tawaran pihak-pihak tertentu untuk mengerjakan badal haji tahun ini. Ini kerana untuk mengerjakan haji, warga tempatan termasuk pelajar Malaysia kali ini memerlukan permit dengan kos tinggi yang tidak memungkinkan mereka untuk mengerjakan badal haji orang lain. Permit tersebut harganya, pakej tersebut berharganya lebih kurang dalam 10,000 RM ataupun lebih. Jadi dia bercakap mana mungkin kita nak ambil ibadah haji sedangkan dia kena bayar 10,000, itu pun Saudi Riyal. Dan ini kalau Malaysia RM memanglah tak berbaloi untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Malah menurut Ustaz Tengku Aziz, Kerajaan Arab Saudi turut menghadkan bilangan jemaah tempatan yang akan dibenarkan menunaikan haji pada tahun ini selain tabung haji sendiri tidak melaksanakan badal haji disebabkan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Itu boleh berlaku. Sijil mana-mana saja pun dia boleh beli sijil. Dia boleh sijil badal haji, dia boleh cetak di mana-mana sekarang dengan digital ni. Tak datang pun dia kata datang, ataupun kalau hadiah sejadah pun mana-mana sejadah pun dia boleh beli. Di nilai 3 tu lebih hebat lagi, daripada sini pun boleh beli sejadah kan. Air zam-zam, tak betul ke tidak air zam-zam. Beliau terus meminta orang Islam agar jelas tentang keperluan badal haji iaitu istita'ah kepada diri seseorang umat Islam bukanlah kewajipan bagi yang tidak berkemampuan untuk mengelakkan ditipu. Selain memahami syarat untuk mengerjakan badal haji iaitu mereka yang pernah mengerjakan haji wajib bagi diri sendiri dan juga satu badal haji hanya untuk seorang. Seramai 142 bakal jemaah haji merupakan kumpulan pertama dari Johor dijadualkan melepas ke Mekah. Mereka berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Senai Johor ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebelum ke Jeddah. Pengarah Tabung Haji Negeri Johor Abu Syukur Jangga berkata sebanyak 4 slot diperuntukkan melibatkan keseluruhan 570 jemaah. Sesuailah kita jemaah haji ni kalau boleh sehari 2 hari sebelum terbang ni please rest secukup-cukupnya. Kalau hari ni nak terbang semalam bawa kenduri, orang datang rumah sembang sampai 1 pagi 2 pagi, ini pukul 2 tidak ada sampai dah. Even after Zohor tidak ada sampai dah. So apa sini nak tunggu pukul 4.30 check in, masuk atas tu 8.30 baru kena pergi hektik. So takut diorang kepenatan. Itu isu memang benar-benar. 3 lagi baki penerbangan dijadualkan melepas pada 20 hingga 22 Jun ini. Mereka yang ditemui berterima kasih atas kecekapan TH mengendalikan serta memudahkan urusan jemaah.
Bersedia daripada tahun 2020 sebabnya PKP, kemudian 2021 pun sama, menunggu. Tapi saya tak putus asa lah, saya buat rayuan. Kemudian 2022 ni bila dibuka lagi, jadi saya terus buat rayuan dan Alhamdulillah. Perasaan saya bercampur baur. So, rasa gembira, happy. So, mungkin Tuhan dah memanggil kami. Kami berdua di sini mengucapkan berbaik terima kasih kepada pihak tabung haji atas segala urusan kami dan telah pun untuk memanggil nama kami berdua. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Bertemu kembali. Merata usahawan terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal, OKU, belia, orang asli dan asnaf disasar terlibat dalam penghasilan produk penggunakan bahan semula jadi. Ia bukan saja mampu meningkatkan taraf hidup peserta, malah melestarikan alam sekitar. Sasaran ditetapkan Persatuan Seni Jahitan Kreatif Malaysia PSJKM sempena program Back to Nature. Pelancarannya di Pavilion Bukit Jalil pagi tadi disempurnakan Raja Pemesri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi program yang berlangsung hingga 26 Jun itu, pengunjung berpeluang belajar teknik mengekstrak warna dan corak daripada tumbuhan untuk dipindahkan ke atas fabrik. Turut tersedia demonstrasi, bengkel dan gerai jualan The Tunku Azizah Handmade Market. Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat Johor menerapkan nilai tekno usahawan dalam kalangan pelajar bagi melahirkan golongan usahawan berdaya saing. Projek Rintis Work at Campus membolehkan syarikat kendalian pelajar terlibat kerja-kerja tender kerajaan dan swasta termasuk di dalam kampus. Naib Chancellor UTHM Profesor Dr. Ruzairi Abdul Rahim berkata sebanyak 65 syarikat milik pelajar telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dengan 2 syarikat berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Untuk makluman juga, company 65 company pun dia ada job dalam kampus. Di mana sebagai contoh tadi dia ada bersihkan aircon di beberapa PTJ di UTHM di mana kita bagi mereka peluang lah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pemerkasaan TVET dan Kerjasama Strategik UTHM Industri di Batu Pahat. 11,000 peluang kerja ditawar menerusi program Jelun Karnival Kerjaya Perak 2022. Program anjuran sebuah syarikat pembangunan itu diadakan bagi memulakan projek baharu di kawasan itu dapat dibangunkan sepenuhnya tenaga kerja anak tempatan. Program di Kampung Baharu Jelun Kuala Kangsar itu berlangsung selama 4 hari bermula semalam. Menurut Esko Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Muhammad Zulkifli Harun, karnival tersebut dianjur Zurich Infrastructure Sdn Bhd yang bakal menjayakan satu projek infrastruktur baharu di Perak. Program Karnival Kerjaya yang pertama kali diadakan di Jelun ini ataupun kata orang Perak Jerolun melakarkan sejarah tempatan dengan menawarkan hampir 11,000 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia khususnya anak-anak jati Perak dalam kedua bidang profesional dan tenaga kerja am sekaligus dapat membantu pertumbuhan sektor pekerjaan di negeri Perak. Sesi temuduga diadakan secara datang terus antara pukul 7 pagi hingga 4 petang.
Lenggong di Perak menawarkan keindahan alam semula jadi yang boleh dikunjungi rakyat Malaysia sebelum mereka meneroka ke luar negara. Ahli Parlimennya, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah menyeru orang ramai supaya menghargai khazanah alam negara yang masih tidak diketahui ramai. Apabila kita mendapat pengiktirafan oleh UNESCO, Lenggong sebagai tapak warisan dunia UNESCO, satu-satu ciri ini yang ada di rantau ini. Apabila kita mendapat pengiktirafan ini, maka kerajaan melalui agensi misalnya Jabatan Warisan Negara mula membangunkan dari segi prasarananya. Pada masa sama, beliau berharap semua pihak memainkan peranan dalam mempromosi destinasi pelancongan tempatan dalam usaha merancakkan kembali sektor pelancongan negara. Beliau temui selepas mempromosi program Lenggong Outdoor Festival 2022 dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Program tersebut akan bermula pada 1 hingga 3 Julai ini di Resort Tasik Raban, Lenggong, Perak. Pengguna perlu memainkan peranan aktif dengan menyalurkan maklumat kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HCP sekiranya mendapati ada aktiviti menyorok barangan kawalan oleh peniaga. Serangan itu diutarakan oleh Azman Adam, Pengarah Penguatkuasa KPDN HEP. Beliau berkata anggota masyarakat dan pembeli perlu memantau sekiranya berdepan dengan situasi tidak dapat membeli barang keperluan atau syak dengan aktiviti penyorokan barangan oleh peniaga. Ini untuk apa ni? Dal. Kebiasaannya, isu-isu berkaitan dengan penyorokan ini berlaku apabila kita nak cari barang di satu kedai tu tak ada. Kita pergi kedai yang satu lagi pun tak ada. Itu ada potensi untuk penyorokan. Tapi kalau kita pergi kedai, dia tidak kenakan apa-apa had pula. Jadi itu menunjukkan bahawa potensi untuk berlakunya penyorokan itu lebih rendah. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas mengadakan tinjauan mengejut ke atas sebuah pasaraya di Ceruk Tok Kun, Bukit Mertajam. Sepanjang tahun ini, 13 aduan diterima pihaknya bagi kesalahan menyorok barangan asas dalam usaha menaikkan harga barangan. Sejumlah 97,780 liter minyak diesel bernilai lebih RM200,000 dirampas di Tanah Merah dan Macang, Kelantan. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, dalam dua serbuan itu, 8 lelaki berusia 29 hingga 50 tahun ditahan. Jadi sikan telah bermula dan pemantauan telah dibuat dan kita kena pasti apa kenderaannya. Dan semalam kita dapat follow kenderaan ini dari tempat minyak itu dibeli. Dan MO mereka ialah menggunakan kepala lori untuk beli minyak di pam minyak, di stesen minyak, kemudian diisi dalam tanker. Jadi dia akan menggunakan 2-3 kepala lori lah. Jadi selepas penuh dibawa ke sini untuk diisi dalam tangki utama. Jadi daripada sini akan diedarkan untuk pemborong. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HCP untuk disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. 47 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar yang cuba seruduk masuk ke negara ini dicekup di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Cubaan dipercayai dilakukan mereka menggunakan laluan tidak sah menerusi Thailand. Tangkapan dibuat Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia di kawasan Ladang Getah. Mereka dipercayai menjadikan kawasan berkenaan sebagai tempat bersembunyi. Pemeriksaan mendapati parti berkenaan masuk melalui pagar sempadan yang dirosakkan. Semua parti berusia antara 15 hingga 49 tahun itu didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Turut dirampas 34 telefon bimbit dan wang tunai dalam mata wang pelbagai negara dengan anggaran nilai keseluruhan lebih RM27,000. Satu letupan dilaporkan berlaku di sebuah pasaraya di Jalan Bako Kuching pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun 4 unit kedai dan sebahagian pasaraya itu rosak akibat letupan tersebut.
Letupan terus menyebabkan saluran pipe sistem semburan air automatik mengalami kerosakan. Siasatan awam mendapati letupan dipercayai bermula dari salah sebuah unit kedai dalam pasaraya berkenaan. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.53 pagi. Seramai 16 anggota bersama 2 jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya dan Padungan dihantar ke lokasi kejadian. Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan RTM Kelantan dengan kerjasama RTM Angkasa Puri meneruskan lagi program khidmat sosial korporatnya melalui program Kelantan FM Ambil Peduli dan Jelajah Kami Prihatin bagi menyantuni golongan memerlukan. Timbalan Pengarah RTM Kelantan Muhammad Karonizam Abdul Salam berkata ia bagi membantu golongan memerlukan di Kelantan. Dalam program kita pada pagi ini, kita menyumbang sebanyak RM1,000 dan wang sumbangan itu sebenarnya yang kita perolehi daripada penaja belanja daripada syarikat-syarikat korporat yang sudi menaja program seperti ini. Sebenarnya RTM dengan kerjasama syarikat-syarikat ataupun penaja-penaja ini, kita ingin mendekatkan lagi hubungan antara RTM dengan orang ramai. Beliau berkata demikian selepas melawat Nur Nisah Hussein yang mengalami masalah air dalam perut menyebabkan perutnya membesar dan ulang-alik menjalani rawatan di hospital. Menurut Nur Nisah, dia berterima kasih kepada RTM Kelantan yang sentiasa cakna dengan mereka yang memerlukan di Kelantan. Sumbangan yang saya terima ni semoga manfaat lagi. Menjadi manfaat untuk saya, mungkin untuk ulang-alik ada pergi rawatan dan mungkin ada ubatan ke yang mungkin ada kos untuk dibayar dan mungkin untuk keperluan harian jugalah. Kita beralih ke berita sukan. Kejohanan Malaysia Championship Series MCS 2022. Pelumba muda pasukan R Engineering HMRT Putra Adam semakin sukar diugat selepas semalam menguasai pusingan kedua perlumbaan di Liga Antarabangsa Sepang SIC. Menggunakan jentera Honda Civic, dia menamatkan perlumbaan pertama kelas SP1 di tempat kedua sebelum cemerlang menguasai perlumbaan kedua. Putra Adam melintasi garisan peramat 12 saat di depan pelumba Jepun Ken Urata yang memenangi perlumbaan pertama sebelum itu. Kejayaan tersebut meletakkan pelumba berusia 19 tahun itu gah memimpin kedudukan keseluruhan pelumba. Second race tu Putra dapat start yang sangat bagus dan Putra dapat pull away in the start. So the whole race was just about trying to be consistent. Ya, Alhamdulillah in the second race we had good speed. Putra rasa Putra ada speed yang bagus dan laju. Alhamdulillah boleh menang. Sementara itu, perlumbaan pertama dan kedua kategori Touring Production didominasi Jonah Dancy yang memandu jentera Honda Civic. Dalam saingan kelas SP2 pula dikuasai pelumba pasukan R Engineering HMRT Avila Bahar yang menggunakan jentera Honda Jazz. Perlumbaan pusingan ketiga MCS 2022 akan berlangsung di Liga sama pada 23 dan 24 Julai. Legenda sukan lawan pedang negara Ronnie Ignatius Cicera meninggal dunia di sebuah rumah penjagaan warga Mas di Melaka semalam. Beliau yang juga merupakan bekas atlet Olimpik 1984 Tokyo itu meninggal dunia akibat sakit tua pada usia 92 tahun. Ronnie yang membantu memperkenalkan sukan lawan pedang di Malaysia sekitar tahun 1950-an menghembuskan nafas terakhir ketika sedang tidur. Beliau merupakan pengasas Persatuan Lawan Pedang Amatur Malaysia sekitar 1950-an. Selain melatih kebanyakan bekas pemain negara pada era 1970-an dan 1980-an. Mendiang meninggal 2 anak perempuan manakala isterinya telah meninggal dunia 10 tahun lalu. Upacara memberi penghormatan terakhir kepada mendiang bermula jam 10 pagi hingga 10 malam pada hari ini dan esok. Selain lawan pedang, mendiang juga cemerlang dalam sukan tinju, bina badan dan tarian ballroom.
Selepas 2 tahun pandemik COVID-19, penganjuran kejohanan golf amatur terbuka Labuan kali ini meriah dengan 112 penyertaan dari kelab-kelab golf seluruh negara. Kejohanan golf tertua di Labuan itu menutup tirainya hari ini selepas menyaksikan Brandon Lai dari Shan Shui Golf and Country Club merangkul kejuaraan. Naib juara milik Safaruddin Abidin dari Sandakan Golf and Country Club SDGCC, manakala Idris Muhammad dari Kelab Golf Labuan LGC di tempat ketiga. Bagi kategori wanita pula, Nurul Syahirah Afiqah Safaruddin juga mewakili SDGCC muncul juara diikuti Nabila Alifuddin di tempat kedua dan Chiu Iyun dari Sabah Golf and Country Club ketiga. Penyampaian hadiah dan piala bagi kejohanan 3 hari itu disempurnakan oleh Presiden LGC, Datuk Gapilin Nasruddin, diringi Kapten Golf LGC, Encho Hamid. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah keseluruhan RM150,000 termasuk sebuah Toyota Vios untuk hole-in-one. Pelbagai usaha dilaksanakan bagi meningkatkan kemasukan pelancong ke Pulau Langkawi. Antara sektor yang diberi perhatian adalah penganjuran sukan di Pulau Peranginan ini. Hari ini kira-kira 297 penggemar dan pengamal aktiviti sukan basikal lasak menyertai Geopark Enduro Challenge 2022. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, pelaksanaan acara pelancongan dan sukan merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan Langkawi sebagai destinasi pelancongan utama. Ia juga seiring dengan matlamat LADA untuk memajukan Pulau Legenda itu sebagai pusat pelancongan dan pulau bebas cukai. Tetapi jumlah yang datang hasil daripada program ini sekitar 1,500 orang. Jadi dia ada limpahan ekonomi yang baik untuk Langkawi. Penganjuran ini turut mendapat kerjasama Kelab Basikal Lasak 99 Kuah Langkawi. Peserta yang daripada Langkawi saja hari ini hanya 10 orang saja. Tapi daripada luar daripada Langkawi ini selebihnya dan 18 orang daripada peserta luar negara, Itali, Singapura dan Indonesia. Langkawi Geopark Enduro Challenge 2022 adalah merupakan salah satu lokasi daripada 4 siri dalam kejohanan Mountain Biker Enduro Championship MEC 2022. Siri seterusnya akan berlangsung di Mersing, Johor pada bulan September dan akan menutup tirai di Jitra Kedah pada bulan Disember. Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal Berita Altem di berita.atm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan Assalamualaikum.